Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada rakan-rakan, para tetamu jemputan dan juga para yang melihat, mereka yang melihat secara langsung pada ketika ini. Dan insyaAllah kita akan kembali kepada siri yang kedua dan kita berbincang berkenaan satu buku yang sangat menarik yang baru saja diterbitkan dalam tahun ini, dan buku tersebut bertajuk Revolusi Bahasa dan Asas Tamadun. Dan buku tersebut dikarang oleh Prof. Dr. Solehah. Beliau merupakan pensyarah bahasa Arab di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Gombak. Dan sekarang saya menjemput Ustazah untuk menyambung kembali perbincangan, dan mungkin Ustazah boleh simpulkan sedikit perbincangan minggu lepas, dan seterusnya Ustazah boleh lanjutkan dengan perbincangan akan datang, bermakna perbincangan yang akan dibawakan oleh Ustazah pada hari. Wallahualam, dan saya serahkan kepada Ustazah untuk mengupas lebih lanjut berkenaan buku yang baru saja diterbitkan oleh Ustazah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Lutfil Hadi selaku moderator kita pada hari ini. Ustazah, sebelum untuk minggu yang lepas kita ada membincangkan tentang bab 1, ya. Bab 1 buku Revolusi Bahasa dan Asas Tamadun yang baru diterbitkan oleh pihak Dewan Bahasa dan Pustaka. Seperti yang sebelumnya Ustazah ada bercerita bahawasanya buku ini terbahagi kepada 6 bab yang Ustazah susun, dan dirasa bab-bab ni boleh memberi impak kepada pemikiran para pembaca. Justru itu Ustazah untuk minggu ini Ustazah masuk kepada bab yang kedua, iaitu tentang batu bersurat pertama. Tapi Ustazah rasa sebelum itu eloklah rasanya kita terangkan sedikit tentang perbezaan pendapat Ustazah dengan pendapat Prof. Syed Nakib Al-Attas tentang umur jarak waktu Nabi Adam AS sehingga kini, sehingga kurun yang pada hari ini. Jadi Ustazah sebenarnya ada buat satu artikel yang akan diterbitkan dalam sebuah jurnal tidak lama lagi. Artikel itu dalam bahasa Melayu, dan Ustazah mungkin boleh baca sedikitlah artikel itu sebagai mukadimah kita sebelum Ustazah masuk kepada batu bersurat ini, Lutfi. Mungkin boleh, ya. Kalau lihat di sini bahawasanya artikel ini, Lutfi boleh pergi ke muka surat 2. Perdebatan tentang genealogi umat sebelum hijrah merupakan isu yang masih tiada jalan penyelesaian. Ini disebabkan pertikaian maklumat yang terdapat di dalam sumber-sumber primer dan sekunder. Perbezaan pendapat yang terdapat dalam sumber-sumber ini telah diputarbelikkan oleh pihak-pihak tertentu yang mempunyai tujuan di sebalik perbuatan tersebut. Perbezaan pendapat yang terdapat di dalam perjanjian lama yang terdiri dari 3 naskah utama, bermakna dalam perjanjian lama yang terdiri pada Genesis, Deuteronomy, Numbers. Dia ada lima tajuk dia untuk perjanjian lama, di mana terdapat 3 naskah. 3 naskah utama membincangkan isu genealogi, iaitu naskah Samiri, naskah Ibrani dan naskah Yunani. Ya. Ini telah membuktikan bahawa naskah-naskah ini telah membuktikan bahawa maklumat di dalam perjanjian lama ini tidak sependapat tentang genealogi umat sebelum hijrah, ataupun ancient Near East ni, dia punya genealogi di Ansabul Bashar itu tidak sependapat. Selain itu, sumber-sumber Arab tua masih perlu disokong oleh sumber primer yang lain seperti batu bersurat yang bertarikh sebelum kelahiran Nabi Musa AS. Kita perlu mencari bukti yang terdapat sebelum
zaman Nabi Musa alaihissalam dalam bukti yang berbentuk apa? Kemungkinan besar dalam berbentuk batu bersurat. Namun begitu, pihak orientalis cuba menarik perhatian umum dengan mengetengahkan pandangan bahawa bangsa Proto-Arab hanya bermula di zaman Ismail alaihissalam tanpa mengambil kira pandangan-pandangan yang lain. Manakala beberapa ahli sains pula percaya data yang dikemukakan oleh Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru adalah muka surat 3, Lufi. Muka surat 3. Okey, adalah tidak tepat. Mengikut ahli sains, data yang dikemukakan oleh Perjanjian Lama adalah tidak tepat sama sekali. Memandangkan jarak di antara generasi Homo sapien yang pertama iaitu Adam alaihissalam dengan Ibrahim alaihissalam adalah terlalu dekat. Bagi mereka masih banyak yang tertinggal dan tidak disebutkan. Begitu juga dengan data-data yang dihilangkan di dalam Perjanjian Lama juga menjadi perbincangan yang berkait isu semetik. Okey, kita pergi sedikit kepada pertikaian isu genealogi di dalam naskah Perjanjian Lama. Boleh pasangkan sikit tak, Lufi? Perbincangan tarikh dan jangka waktu untuk menentukan permulaan umur manusia telah menjadi perdebatan di kalangan ahli sejarah, ahli agama dan ahli sains. Bagi ahli sejarah dan ahli Taurat, perdebatan mereka menjadi isu penting di dalam membongkar alam genealogi. Alam genealogi manusia atau Homo sapien. Abu Fida di dalam bukunya Al-Mukhtasar fil Ihya'il Bashar telah menyebut bahawa pertikaian ini terlalu banyak di kalangan ahli sejarah. Beliau memetik kata-kata dari Ibn Athir bahawa ahli sejarah berpendapat Isa alaihissalam telah dilahirkan selepas 65 tahun penentangan Iskandar Zulkarnain ke atas kaum Majusi. Adapun ahli Nasrani berpendapat kelahiran Isa alaihissalam ialah 303 tahun selepas penaklukan Iskandar Zulkarnain ke atas kaum Majusi. Manakala Abu Ma'syar, Kusyar dan kebanyakan pendapat mengatakan bahawa jarak taufan Nabi Nuh alaihissalam dan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 37,250 tahun. Adapun ahli sejarah yang diiktiraf oleh kebanyakan para ilmuwan berpendapat 39,740 tahun. Jarak perbezaan di antara kedua-dua pendapat ini hanyalah 249 tahun. Di antara sebab utama perbezaan ini adalah antara tarikh turunnya Adam alaihissalam ke bumi dan tarikh wafatnya Musa alaihissalam. Okey, Lutfi. Tidak diketahui oleh Taurah secara tepat. Ini memandangkan Taurah mempunyai 3 naskah asal yang berasingan. Naskah Samiri, naskah Ibrani, naskah Yunani. Selain daripada permasalahan naskah yang berbeza ini, masalah tarikh kepada kejadian-kejadian besar seperti tarikh wafat Musa alaihissalam dan permulaan kekuasaan Nebukadnezar, begitu juga tarikh-tarikh ini diambil dari ahli-ahli sejarah sebelum Islam, masih dalam pertikaian. Sebagaimana Hamzah Al-Asfahani pernah menyebut bahawa tarikh-tarikh dikemukakan oleh mereka ini telah rosak dan tidak tepat. Ini disebabkan ketiadaan usaha yang berterusan untuk membetulkannya selepas Perjanjian Lama dicetak. Ya, untuk pengetahuan umum ya, Perjanjian Lama dicetak sesudah Nabi Musa wafat selama 700 tahun. Ya, kita dapat bayangkan betapa inhiraful afkar ataupun pendapat itu telah dipesongkan. Sesudah kewafatan Nabi Musa alaihissalam 700 tahun, maka Perjanjian Lama pun dicetak. Perjanjian Lama di sini maksudnya Taurah. Tapi bila kita sebut Perjanjian Lama, kita faham dia sudah diserongkan. Tetapi sebab Taurah sudah hilang, tak tahu kat mana, ya. Dan begitu juga penulisan kitab-kitab tua sebelum dan sesudah percetakan Perjanjian Lama ini telah menggunakan berbagai bahasa atau dialek seperti Aramaik, Kanaan, Finik, Asyur dan Babylon. Justru itu, tarikh-tarikh sejarah kuno mengalami perbezaan pendapat yang serius hasil dari penggunaan bahasa-bahasa dan dialek-dialek yang berbeza di dalam penulisan kitab-kitab kuno tersebut. Berdasarkan catatan naskah Samiri, bahawa perbezaan tarikh dari turunnya Adam alaihissalam ke bumi dan taufan Nabi Nuh alaihissalam adalah 307 tahun. Adapun taufan tersebut telah berlaku semasa umur Nabi Nuh alaihissalam berumur 600 tahun. Manakala ahli sejarah dan ahli kitab bersepakat bahawa
umur Adam alaihissalam adalah 930 tahun. Maknanya umur Nabi Nuh lebih panjang daripada umur Nabi Adam alaihissalam 20 tahun. Jadi kerana Nabi Nuh ini berumur 950 tahun. Alfun wa illa khamsina. Dalam Quran sebut kan, 1000 melainkan 50. Maknanya 950 tahun. Dari umur Adam alaihissalam berdasarkan Taurah dan Quran dan Taurah. Di sini maksudnya perjanjian lama. Benda disebut dalam Bible. Naskah ini juga menyebut bahawa jarak perbezaan peristiwa taufan dan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah 937 tahun. Jarak dari Ibrahim alaihissalam sehingga wafatnya Musa alaihissalam 545 tahun. Manakala jarak Adam alaihissalam hingga Musa alaihissalam adalah 2749 tahun. Maka berdasarkan dari tarikh jaraknya Adam alaihissalam ke bumi hingga hijrah Rasulullah SAW, naskah ini yang mana dipersetujui oleh ahli sejarah dan ahli kitab adalah 5137 tahun. Adapun tarikh ini telah dikurangkan oleh para tukang ramal atau disebut sebagai al-munjam dalam bahasa Arab sebanyak 249 tahun. Ini bermakna tarikh jarak umurnya Adam alaihissalam ke bumi hingga hijrah Rasulullah SAW adalah 4,888 tahun. Abu Fidak melihat naskah Samiri ini sudah terlalu rosak. Pandangan ini dilihat oleh Abu Fidak, ia sudah terlalu rosak. Sudah terlalu rosak. Kenapa? Akibat campur tangan dari pihak yang tidak sepatutnya terlibat. Okey. Next page. Lofi. Saya dah kena baca ni untuk sambung daripada yang minggu lepas kan, perbincangan kita tentang perbezaan pendapat Ustazah dengan pendapat Prof Said. Naskah Ibraniyah pula telah mengandaikan jarak perbezaan tarikh turunnya Adam alaihissalam ke bumi dan taufan Nabi Nuh alaihissalam adalah 1556 tahun. Manakala jarak perbezaan taufan Nuh alaihissalam dengan kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam adalah 292 tahun. Naskah ini juga mengandaikan bahawa umur Nabi Nuh alaihissalam selepas taufan adalah 350 tahun. Ini benar kerana 600 tahun berlaku taufan banjir besar. Lepas taufan banjir besar dia berumur, dia hidup sesudah itu 350 tahun. Kerana umur dia semuanya keseluruhannya ada 950 tahun. Dengan angka ini, ahli pendeta Ibrani telah beranggapan bahawa Nabi Nuh alaihissalam pernah sempat berada di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam selama 85 tahun. Kenyataan ini ternyata tidak benar kerana Nabi Nuh alaihissalam di dalam mana-mana catatan tidak pernah berada di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini kerana Hud alaihissalam diutuskan kepada, ni Ustazah komen balik. Ya, Hud yang diutuskan kepada kaum Ad telah diramal selepas Nabi Nuh alaihissalam kaum Saleh, iaitu Samud. Selepas kaum Hud, kaum Ibrahim. Selepas kaum Hud. Dan kemudian kaum Ibrahim selepas kaum Saleh. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf. Wadhkuru iz ja'alakum khulafa'u min ba'di Nuh wa zadakum fil khalqi basatah. Begitu, ini surah Al-A'raf 69 dan surah Al-A'raf 74. Oleh itu jelas di sini naskah Ibrani ini juga telah rosak dari sudut maklumatnya. Okey. Naskah Yunani. Lutfi ke atas sikit. Naskah Yunani pula merupakan catatan yang digunakan pakai oleh golongan pengkaji yang mempunyai latar belakang sejarah yang kuat. Maknanya naskah Yunani based on history. Ia merupakan naskah yang disalin oleh 72 ahli pendeta iaitu lebih kurang 300 tahun sebelum kelahiran Isa alaihissalam, iaitu di zaman Ptolemy. Yang berasal dari Yunani yang muncul sesudah Iskandar Zulkarnain. Di antara catatan dikemukakan oleh naskah Yunani ini adalah perbezaan jarak waktu di antara turunnya Adam alaihissalam ke bumi dan taufan Nuh alaihissalam adalah 2241 tahun. Ketika taufan berlaku, umur Nabi Nuh alaihissalam adalah 600 tahun. Betul? Manakala jarak masa zaman Nabi Nuh alaihissalam dengan kelahiran Ibrahim alaihissalam adalah 1081 tahun. Manakala jarak masa antara kelahiran Ibrahim alaihissalam dan kewafatan Musa alaihissalam 545 tahun. Dan pendapat ini telah dipersetujui oleh kesemua naskah Taurah, iaitu naskah Samiri, Ibrani dan Yunani. Adapun jarak di antara kewafatan Musa alaihissalam dan naskah yang ke-6. Okey.
permulaan Raja Nebunizar, terdapat pertikaian pertama di kalangan peramal waktu dan ahli sejarah, di mana ahli sejarah berpendapat jaraknya adalah 978 tahun dan 248 hari. Adapun jarak permulaan Raja Nebunizar dan tahun hijrah adalah 1369 tahun dan 117 hari. Ini dipersetujui sebulat suara kerana Ptolemy telah mengakuinya dalam buku catatan beliau Al-Majestic, buku tentang ilmu falak. Begitu juga kenyataannya tentang jarak beza masa antara tahun hijrah dan turunnya Adam AS ke bumi adalah 6,216 tahun. Pandangan ini antara yang diterima ramai. Adapun ramalan waktu beranggapan di antara kewafatan Musa AS dan Raja Nebunizar adalah 249 tahun. Manakala Profesor Maurice Bucaille di dalam bukunya The Bible, The Quran and Science telah mempertikaikan angka-angka yang terdapat di dalam perjanjian baru. Beliau berpendapat terdapat pencanggahan angka-angka tersebut di dalam Bible. Terdapat dua salah silah berbeza yang mempunyai tujuan yang sama, justru ia dibahagikan kepada tiga bahagian untuk melakukan analisa dan penelitian. Pertama, salah silah dari Adam AS kepada Ibrahim AS. Yang kedua, dari Ibrahim AS kepada Daud AS. Yang ketiga, dari Daud AS kepada Isa AS. Matthew ini dalam perjanjian baru. Matthew telah memulakan salah silahnya dengan Ibrahim AS. Luke pula secara bersendirian telah memberikan maklumat mengenai keturunan Abraham yang kembali kepada Adam dalam masa 20 nama sahaja. Manakala 19 telah dijumpai dalam Kejadian atau Genesis bab 4.5 dan 11. Persoalan yang timbul, adakah maklumat ini boleh dipercayai? Bahawa hanya terdapat 19 atau 20 generasi sahaja yang wujud sebelum Nabi Ibrahim. Ini Ustazah tanya. Kita maklum bahawa jarak masa adalah 19 abad telah berlaku di antara kewujudan manusia pertama di muka bumi, iaitu Adam AS dan kelahiran Ibrahim AS. Sejarah telah menganggarkan bahawa Ibrahim AS masih hidup sekitar tahun 1850 sebelum Masihi dan ia telah ditolak. Ini kerana maklumat yang disediakan oleh perjanjian lama telah meletakkan kemunculan manusia di bumi hanyalah kira-kira 38 abad sebelum kelahiran. Lutfi? Lagi? 7. Sebelum kelahiran Isa AS. Data-data ini telah digunakan oleh Luke. Namun begitu angka-angka yang telah dikemukakan oleh Luke adalah kurang tepat dan terdapat kesilapan yang jelas di dalam salinannya. Manakala hujah-hujah ini telah mendapat mandat dari ahli sejarah. Jadi saya kena baca sikit daripada sini. Dari penerangan di atas dapatlah dibuat kesimpulan bahawa maklumat-maklumat yang terdapat dalam ketiga-tiga naskah yang disebutkan di atas masih lagi tidak dapat mencapai kata sepakat pada keseluruhannya. Justru ada moleknya kita cuba meneroka pula tarikh-tarikh kewujudan alam manusia dan kenabian di kalangan para pengkaji moden, termasuklah para pencedekiawan, ahli sejarah, ahli teologi atau ahli agama, ahli tafsir dan tidak ketinggalan juga ahli sains. Justru itu, genealogi yang Ustazah buat tu, Lutfi, Ustazah berdasarkan kepada tafsiran ahli ekologi. Sebab mereka telah berjumpai DNA pada tahun 1960 di Iraq yang mengatakan kewujudan al-insanul aqil ataupun homo sapien ini bertarikh 40,000 hingga 16,000. 40,000 hingga 35,000. Setengah kata 40,000 hingga 16,000. Maknanya dengan meletakkan ukuran itu, kita terselamat daripada isu orang-orang Jomo dan orang-orang Ainu di Jepun. Begitu juga kita selamat daripada bukti bersejarah yang telah kita jumpai di Perak Man. Kita jumpa juga dekat Gunung Pulai kan, baru jumpa. Juga berada dalam lingkungan masih lagi rangka 40,000 tahun. Itulah kesimpulan Ustazah untuk sambungan minggu lepas. Baik, jadinya Ustazah telah simpulkan dari sudut maklumat yang terdapat dalam 3 sumber yang berbeza perjanjian lama, 3 kitab berbeza berkenaan dengan umur jarak manusia. Namun disanggah oleh ahli arkeologi yang menyatakan penemuan mengatakan dalam hampir 40,000 tahun. Dan apabila kita berbincang tentang jarak umur, mungkin kita tertanya-tanya tentang bangsa Arab. Kita tertanya-tanya tentang bangsa Arab. Sebab kita pun maklum Nabi Muhammad adalah daripada bangsa Arab. Dan
kita juga maklum bahawa terdapat maklumat yang mengatakan bahawa bangsa Arab ni asalnya keturunannya adalah daripada Nabi Ismail. Sedangkan pada minggu lepas Ustazah telah menyebut bahawa Nabi Adam berbahasa Arab. Cumanya dari sudut simbolnya berbeza. Mungkin Ustazah boleh huraikan dengan lebih ringkas bagaimana pandangan Ustazah berkenaan dengan ini. Okey. Ustazah melihat kepada asal usul bangsa Arab itu sendiri ialah di tanah Arab lah. Maknanya Jaziratul Arabiyah ya adalah milik bangsa Arab. Milik bangsa Arab. Tapi ada yang akan mempertikaikan kenyataan Ustazah ya. Mengatakan bahawasanya ia adalah milik bangsa Yahudi ataupun mengatakan ialah milik bangsa yang selain daripada Yahudi. Dan even orang-orang Phoenician pun sendiri mengatakan mereka bukan Arab. Itu permasalahan yang akan timbul apabila kita membicarakan tentang the origin of Arab. Artikel Ustazah terbit di London on the topic the origin of Arabs based on the evaluation sources. Jadi dalam artikel tu Ustazah menyebut bahawasanya kajian berdasarkan kepada asal usul Arab ini tidak boleh mengambil sahaja daripada sources yang berbahasa Arab. Maknanya sources untuk mencari asal usul the origin of Arabs perlu berdasarkan kepada laporan ataupun maklumat daripada selain daripada Arab. Kerana sources yang dalam bahasa Arab disebut sebagai traditional Arabic sources, dia tidak terhad. Maklumatnya terhad. Jadi bila traditional Arabic sources nak prove kepada the origin of Arab, of course lah orang akan terfikir dia adalah bias, betul tak? Dia adalah bias. Jadi justru itu pandangan orientalis diambil kira dalam keadaan ini. Satu. Yang kedua, selain daripada pandangan orientalis, kebolehan meneroka alam batu bersurat itu amat penting. Jadi kita boleh tahu, kita boleh compare. Betul ke dalam sources Arabic traditional Arabs ni, terutama dalam buku-buku tafsir dan buku-buku tarikh yang menceritakan tentang tarikh Arab. Kalau kita lihat di sini, Taurat tidak menyebut perkataan Arab. Taurat itu sendiri dia tak sebut perkataan Arab di dalam genealogi. Ya, dan kita dah baca dah tadi even dalam 3 naskah Samiri, naskah Yunani, naskah Ibrani tidak menyebut bercanggahan tentang umur kan. Jadi di sini kita tidak melihat bahawasanya naskah-naskah dari Yahudi itu sebagai autentik. Kalau kita lihat mereka cuba membuang nama Ain Raba itu, Araba itu. Tetapi mereka menaikkan nama Ain Bara, Ibri. Ibri itu mereka menaikkan. Hakikatnya Araba dan Ibri itu mengikut pandangan Jawad Ali adalah orang yang sama. Dan ada yang mengatakan mereka ini syaqiqan ataupun ikhwan ataupun saudara atau sepupu. Jadi kalau ikut daripada takrif, Araba itu bermaksud orang yang mengembara di padang pasir. Manakala Abara itu Abara itu orang yang mengembara di padang pasir. Adapun Araba itu ialah membina khemah. Itu yang mengikut takrifan Jawad Ali. Dalam kitab dia Al-Mufassal fi Tarikh Al-Arab ma qabla al-Islam. Okey, satu. Kemudian bila dibaca lagi kenyataan tidak semua orientalis mengatakan bahawasanya bangsa Arab ini hanya muncul di zaman Nabi Ismail alaihissalam. Kalau kita tengok di sini ya, kenapa sejarah tidak menyebut bahawasanya Ibrahim alaihissalam sebagai bangsa Arab? Pada hakikatnya beliau adalah orang Iraq, berasal daripada Uruk. Dan tulisan Akkadiyah itu tulisan zaman Nabi Ibrahim. Ustazah berpandangan secara peribadi, ahli sejarah melihat tulisan itu adalah tulisan seperti sekarang. Tulisan Arab tu kalau you nak claim that is Arab, tulisan tu mesti tulisan sekarang. Dengan ba-nya ada titik bawah, ta-nya ada titik atas halifnya, kemudian ada hamzah ke atas, jimnya ada titik tengah, ha-nya tak ada titik kan. Dia nak yang begitu. Kalau itu yang dicari, memang sampai kiamat kita tak akan jumpa. Kerana apa?
Kerana tulisan itu simbol, seperti mana yang Ustaz tengahkan sebelum ni. Simbol itu akan bertukar. Apabila bertukarnya ummah, bertukarnya pemikiran, bertukarnya kepahaman dan kepercayaan, bertukar agama, sakafah, tagayurat. Baik. Jadi, bagaimana kita nak menyelesaikan masalah ni? Kita pergi ke first dokumentari, first document, writing document. First batu bersurat sesudah zaman, sesudah big flood, sesudah banjir besar. Kita pergi first kali. Mungkin Lutfi, Lutfi boleh paparkan dia punya tu. First batu bersurat yang dijumpai berusia 4000 BC. Banjir besar Nuh mengikut kajian carbon dating yang dilakukan oleh ahli sains Turki dan China berusia 4800 BC. Kita andaikan, kita senang kira, kita letak 5000. Ya, okey. Kalau di sini melihat tulisan Akkadiyah ni, ya, Ustazah pernah sebut sebelum ni. This is a tulisan Akkadiyah. You tengok ya. Bawah sikit. Bawah sikit Lutfi. Ni Ustazah naik ni. Ni. Nak yang atas sekali, yang atas sekali. Yang atas. Turunkan sikit, turunkan sikit. Turun. Turunkan sikit. Ustazah nak baca yang atas tu. Yang ni? Yang atas. Turun lagi. Turun lagi. Tak. Ustazah nak yang atas sekali. Yang tadi dah betul dah mula-mula tu. Okey. Kalau tengok ni ya, dia punya tulisan ini, ni, dia paku tu dia gabung tau. Paku 1, paku 2, dia gabung jadi macam tu. Ya? Jadi macam tu, kemudian 1, kemudian 3, kemudian 1, 2, 3. 3 lagi, kemudian dia pergi lagi. Itu hanyalah satu simbol. Itu hanyalah satu simbol untuk bacaan. Dia macam bahasa Cina. Kan Cina kan dia belajar based on simbol. Jadi, mengikut ahli sejarah, ini adalah ahli sejarah bahasa, ini adalah code. Syafrah. Dalam bahasa Arab dipanggil syafrah. Code. Writing code ni. Jadi, bacaan ini, yang paku yang pertama ini, dipanggil li. Li. Yang kedua ni, simbol yang kedua, gabungan paku-paku yang banyak, merentang, berdiri dua, ya, dia panggil syah. Li syah. Yang ketiga pula, macam ni, dia menghadang macam tu, kemudian ada satu paku berdiri, dia panggil num. Yang ketiga ni, yang keempat ni, ada satu paku kemudian jarak jauh, dia panggil ak. Yang ni pula, makna dia punya paku-paku tu banyak untuk mengeja dalam satu perkataan. Dia panggil ka. Yang ni pula di. Yang ni pula tum. Jadi, lisyanum akkaditum. Bacaan dia, lisyanum akkaditum. Okey? Kita dah jarakkan dekat. Lisyanum akkaditum. Lisyanum akkaditum. Akkadian language. Mana di sini ada unsur-unsur lisan, unsur-unsur Arab ni. Ini pada tahun 4000 BC, tulisan ini mengikut Tahar Bakir punya kiraan. Dia yang terjemahkan ke dalam bahasa Akkadi. First, Ustazah baca tulis buku dia yang diterjemahkan Epic Gilgamesh direct dalam 11 tablet, 12 tablet. Dia terjemah ke dalam bahasa Arab. Jadi kajian Ustazah terhadap tablet yang ke-11. Kenapa Ustazah kaji tablet yang ke-11? Kenapa yang tidak yang lain-lain? Kerana tablet 11 menyerupai kisah Big Flood of Nuh. Kisah taufan Nabi Nuh. Okey, kita pergi ke bawah sikit. Okey, lagi. Okey lagi. Ini dia punya huruf A dia mesti paku atas baring macam tu, ada paku bawah 2 menegak. Tu A. I paku 2 ke atas baring, paku 2 kat bawah menegak. O
paku kanan, paku kiri, paku atas, paku bawah. Maksudnya, untuk melahirkan satu bentuk A ini, you kena bekerja keras. You kena tulis banyak perkataan. Dia macam bahasa Cina. Okey, bawah. Bawah lagi. 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 Okey, lagi. Semua habiskan semua. Okey. Lagi. Okey dah. Ustazah nak. Okey. Bagi sikit atas Ustazah yang atas lagi. Atas. Bawah. Lagi turun. Saya nak yang first tadi. Yang first tadi. Ada yang first tadi, yang tulisan-tulisan tu. Okey. Okey. Ini gambar ni. Atas lagi, atas dia. Kau atas dia. Ini. Okey, bawah dia sikit. Bawah sikit. Ini yang bawah. Okey. Dia ada tulis tu. Dia ada tulis kod Arab. Bukan yang ni. Dia tulis Arab. Lagi. Betul Ini ya? pergi lagi. Yang ni Ustazah nak yang kat bawah tu, sikit lagi. Dia ada tulisan Arab tu. Okey. Min kalamin. Sikit Ustazah nak baca. Okey. Ini adalah tulisan, berhenti. Tulisan Akkadiyah yang Ustazah ambil daripada buku Tahar Bakir. Tajuk dia The Epic Gilgamesh. Al-Malhamah Al-Gilgamesh. Kitab tu dalam bahasa Arab. Kalau ikut sini, bab yang diceritakan ni adalah min kalami utuna bishtim li Gilgamesh yukhbiruhu fihi anna kulla ma ya'maluhu al-insan zailun la yadumun. Apa maksudnya? Ini cerita ni adalah tentang perkataan utuna bishtim. Okey, siapa utuna bishtim? Utuna bishtim ini nama orang yang membina kapal. Orang yang membina kapal, allazi bana as-safinah, nama dia Utuna Bishtim. Kalau kita tengok kisah Nuh, kenapa pula dalam Quran sebut Nuh? Betul tak? Kenapa pula dalam Quran sebut Nuh? Kenapa kisah ni pula disebut nama Utuna Bishtim? Mengikut berdasarkan maklumat beberapa scholars, dia mengatakan Utuna Bishtim dan Nuh ni adalah orang yang sama. Tapi kenapa nama dia Utuna Bishtim? Kenapa batu bersurat sebut nama Utuna Bishtim? Kerana waktu itu Nabi-Nabi ni banyak nama. Ya Lutfi, Nabi-Nabi ni banyak nama. Sebagai contohnya Nabi Yaqub. Nabi Yaqub nama dia Israel. Selain pada Yaqub, nama dia Israel. Ya. Utuna Bishtim ini dipercayai adalah nama kedua bagi Nabi Nuh AS. Tapi orang kampung dia waktu itu, sebab dia hidup pada tahun 5000 BC. Kan 5000 BC, 4800 BC. Jadi nama orang kampung dia, orang yang ada pada ketika panggil dia Utuna Bishtim. Tapi Quran mengenali dia dengan nama Nuh. Bible juga disebut dia Nuh. Bible tak sebut Utuna Bishtim. Itu kan? Okey, Gilgamesh dia bercerita, ni perkataan Utuna Bishtim terhadap Gilgamesh. Gilgamesh tu orang yang Ustazah sebut dulu, seorang putera daripada Uruk. Ibrahim daripada Uruk. Makna orang ni hidup sebelum zaman Nabi Ibrahim lagi. Yukhbiruhu fihi anna kulla ma ya'maluhu al-insanu zailun la yadumu. Dia duduk berdakwah atas kapal itu. Dia duduk berdakwah atas kapal masa banjir besar itu, bahawasanya apa yang dibuat oleh manusia atas dunia ni semuanya akan zailun, akan hilang, akan binasa. La yadumu. Tidak kekal. Ni dakwah Nabi Utuna Bishtim. Dakwah Utuna Bishtim adalah kapal tu. Okey, bawah. Okey? Bawah. Tak boleh baca lagi. Ustazah. Ustazah nak baca sikit. Ustazah, bagi Ustazah baca sikit ni. Bahasa dia lain sikit tapi ada unsur-unsur bahasa Arab. Okey. Turun sikit. Ini ya. Lagi. Turun lagi. Pergi kepada first tu. Okey. Okey, cukup. Okey. Sekarang ini, kalau kita tengok di sini,
dia lain sikit daripada bahasa Arab. Tapi bahasa Arab tu wujud. Ustazah andaikan ini bahasa Wabariyah. Bahasa Wabariyah yang disebut oleh dalam Al-Hariri, Halaqat Al-Hariri, dia ada sebut benda tu, bahawasanya bahasa dan Biston pada sebut sebelum bagi besar dia ada bahasa Wabar dan bahasa Furatiyah. Bahasa Furatiyah adalah orang yang tinggal di sekitar Mesopotamia. Bahasa-bahasa orang yang hampir dengan sungai itu. Tetapi bahasa Wabar inilah bahasa yang orang mengembara di padang pasir. Jadi kalau tengok kepada sini, dia kata mengikut Al-Hariri itu, Maqamat Al-Hariri, dia ada sebut daripada Asy-Sya'razi, rasanya dia punya penulis dia ada sebut bahawasanya bahasa Wabar ini jauh sikit daripada bahasa Arab. Jauh daripada sound, the Arabic sound is quite jauh, dia kata. Mari Ustazah baca sikit sini. Immatima ni ipusha abiti immatima nika na ak. Immatima aishi izu uzu. Immatima ziru tu ibashi ina. Nakri. Immatima naru isya mela'ub bal. Kulli. Dia ada sebut sikit-sikit perkataan Arab. Kulli. Li kirippa fanusha ina ittalufa syamsi. Ultu ulla num ummah uli basyasi. Salu. Macam perkataan Arab, sal. Kan dalam Quran, dia tak kata is'al, dia kata sal. Salu. Umintum ki'i asyamsi. Sya. Mutu'il isy'iru. Syalam. Ada syalam. Syu. Amilu'u. Iltil. Ultu. Ikrubu anashimtishu. Anunaki ilani. Ilah. Rabbuti. Rabbi. Fahru. Di sini ada unsur tauhidi. Rab, disebut ilah. Ilma'a amitu banat shimti ittishunu shimata shi ishim'i. Ishtanu muta'ubal lata. Syamuti ul-uddu'u ummishu. Itu antara yang kita boleh baca, dia punya sound dia. Dia agak jauh Arabik tapi ada word Arabik dia. Maknanya kalau kita baca dalam terjemah yang pertama tu lishanu kan. Lishanu akudutumiu. Itu language of acadian. Ya. Okey. Lutfi boleh bagi gambar-gambar yang saya sebut tak? Yang saya hantar itu. Gambar peta dan sebagainya. Ya, sudah. Okay. Ini? Okey. Ini bentuk muka bumi terawal akad, Babylon, Sumer, Nippur, Uruk, Eridu, Larsa dan Kish. Ni semuanya adalah Iraq tapi dia tak ada nama Iraq. Kerana perkataan Iraq itu terjadi kemudian apabila datang penjajah dan lahirnya kerajaan beraja yang menyatukan semua, mereka menghapuskan. Tapi kampung-kampung ni, kawasan ni masih ada sampai hari ini. Masih ada. Ya. Okey, bawah. Ini bandar wilayah-wilayah yang muncul selepas banjir besar. Selepas banjir besar. Okey. Kerajaan utama sekitar Mesopotamia pada awal tahun 2500 sebelum Masihi. Kerajaan utama di sini ialah kerajaan Akkad, Assyria, Sumer dan sebut sini saya tak boleh baca ni. Orium. Di sini Orium. Okey. Dan yang paling kuat di sinilah Akkad. Dan rajanya adalah raja yang masyhur ialah Raja Sargon. Sargon 2300
sebelum Masihi. Okey, bawah. Bawah. Ini kepingan tulisan paku atau mismariyah dari Epik Gilgamesh yang diambil jadi pada jarak yang dekat. Okey, bawah ni. Bawah lagi. Okey. Okey, ini sekarang ni Olmec Civilization Mexico tahun 1800 sebelum Masihi. Ya. Ini saya kalau tengok Olmec ini Amerika Selatan. Maknanya 1800 BC di Amerika Selatan beserta dengan 800 BC di Mesopotamia adalah zaman Hammurabi. Maknanya kedudukan waktu kerajaan Olmec Civilization dengan kerajaan Hammurabi serentak kalau ikut tarikh ini. Sebab Hammurabi 1800 BC before Christ. Olmec dekat Amerika Selatan, Amerika Selatan. Ya kan, kita jumpa Olmec, kita jumpa Maya, Aztec, kan? Aztec semua itu hasil daripada civilization Olmec. Tapi yang paling terawal adalah Olmec. Yang paling lewat adalah Aztec. Okey. Turun sikit, Lutfi. Turun lagi. Turun lagi. Okey. Turunkan sikit. Ustaz nak baca atas tu. Okey, stop. Ini kita tertanya-tanya kan? Kita tertanya-tanya. Even saya pernah discuss dengan Profesor Bogdan Kopaski tentang dia pun heran macam mana boleh wujudnya bangsa yang berupa Cina di Amerika Selatan. Dia juga heran masa tu. Tetapi Ustazah berjumpa dah bukti dia. Dia kena melihat bukti bahasa, simbol penulisan. Jadi kalau di sini Ustazah tengok, ya, Olmec ini, Olmec Shang, Chinese English. The first civilization in China ialah Shang. Civilization Shang. Jadi kalau tengok, Olmec, tulisan simbol yang dikemukakan oleh Olmec dengan Shang, perkataan divine, ya, perkataan divine in English, di China, tulisan Chinese sekarang dia buat tulisan Chinese pada tulisan Chinese yang lama ditulis seperti tulisan Olmec. Shang pada waktu tu ditulis seperti tulisan tapi ditambah satu macam Y. Jadi dipanggil Bu, divine. Kemudian kalau tengok hear, mendengar, tulisan Olmec menyerupai tulisan Shang. Kalau di sudut Cina baru ni jauh kan. Bacaan dari Cina when. Listen faithfully, think. Maksudnya, hear, listen, hear. Listen faithfully, dia punya think, dia punya sama. Tulisannya sama. Spirit or worship, dia tulisan ni, macam ni. Tetapi untuk tulisan Shang ini, dia tulis T saja. Untuk Olmec, dia tulis T dicampur ni sekali. Maknanya, base daripada tulisan, kita boleh tahu dia berbangsa yang sama. Dia bangsa yang sama. Mana orang Olmec yang berada sekitar Meksiko, ya, sekitar Meksiko di Amerika Latin, di Amerika Selatan adalah berasal daripada orang Cina. Justru itu sudah ada pelayaran yang besar-besaran daripada timur ke barat. Sudah boleh sampai ke Amerika Selatan. Maknanya kalau diikut kat belakang, ikut dia ikut lautan Pasifik kan? Dia ikut lautan Pasifik ke belakang. Pasifik, right? Dia ikut kat belakang, China nak pergi ke Amerika, dia ikut kat belakang, maknanya luaslah dia telah berlayar. Jadi kalau base kepada bukti ini, kita nak katakan orang Melayu kan? Macam mana orang Melayu pandai buat kapal? Ya, Lutfi. Apakah asal-usul orang Melayu? Betul tak you nak tanya soalan Ustazah gitu? Ya. Ya. Kalau diikutkan kajian, kalau kita nak kajikan orang Melayu, kita kena kaji daripada Mesopotamia. Bukan kita kaji daripada Yunan, Cina. Bukan. Silap. Kalau kita kaji tempat yang silap, kita pergi ke tempat yang silap, sampai akhir kita tak jumpa. Jadi bila Ustazah buat,
Ustazah buat artikel kajian tentang Mesopotamia dan tulisan-tulisan terawal dunia, kita dapati bahawasanya kajian berdasarkan tulisan ataupun simbol memberi impak kepada informasi yang baru. Memberi impak kepada informasi yang baru. Jadi apa yang Ustazah jumpa di sini ialah untuk kita mengkaji Nusantara, kita mesti ada dua line. Kita tak boleh satu line. Apa maksud dua line? Kita mesti mengkaji hubungan Mesopotamia dengan Nusantara Indonesia, dengan Sumatera. Satu lagi, kita kena kaji hubungan Mesopotamia dengan Champa, Patani. Baru kita punya pengkajian lengkap. Kita tak boleh nak kaji Patani saja. Kita tak boleh nak kaji Sumatera saja ataupun Jawa saja untuk mendapat untuk meneroka alam bangsa Melayu. Tak boleh. Kita dah masuk separuh. Kita dah tak tahu hujung pangkal dah kalau kita kaji di tanah Melayu, di Nusantara itu sendiri. Ya, sebab Nusantara itu ada hubungan kontak dengan luar sebelum wujudnya Nusantara ini. Sebelum terpecahnya ataupun sebelum berlakunya kontak dengan penjajah. Sebenarnya kita ini, Nusantara ini, kita adalah satu dataran yang bersambung. Dataran yang bersambung. Ada setengah pihak mengatakan boleh berjalan kaki daripada Sumatera ke Sabah. Boleh berjalan kaki. Ya, maknanya kita adalah satu dataran yang luas. Satu dataran luas. Tetapi apabila berlaku gempa besar, gempa demi bergempa berlaku, maka terpisah dan menjadi pulau-pulau yang kecil. Kalau kalau kita baca dalam buku sejarah, Sumatera itu sudah tenggelam. Sudah tenggelam dan akhirnya dia muncul sedikit, ke pulau itu dia muncul sedikit dan dinamakan Pulau Perca. Tetapi kenapa kita Malaysia ini, tanah Melayu ini, kita tidak terpisah antara Kelantan, Kedah, Johor, Melaka, kita tak terpisah. Kerana kita masih lagi mampu ditampung oleh Banjaran Titiwangsa. Kita ada Banjaran Titiwangsa yang mampu melekatkan wilayah-wilayah kita menjadi satu bentuk tanah besar yang bersambung dengan Himalaya. Banjaran Titiwangsa mengikut kajian marine geology bersambung dengan dataran pegunungan Himalaya. Okey. Back kepada cerita, bila first contact? When was the first contact between Mesopotamia dengan the Nusantara? Ustazah ada baca satu artikel yang bertarikh 1927 yang ditulis oleh seorang profesor, kemudian disokong oleh 10 orang profesor daripada Amerika Syarikat. Mengikut artikel itu, dia ada menyebut bahawasanya orang-orang Phoenician adalah orang-orang yang telah berhubung dengan orang-orang Batak pada kurun yang ke-7 sebelum Masihi. 7 sebelum Masihi bermakna 700 tahun. 700 BC. 700 BC sebelum Masihi. BC bermakna before Christ. Sebelum Masihi, mereka telah ada kontak dengan orang-orang Batak di Sumatera. Ya. Jadi, kontak yang bagaimana persoalannya? Kontaknya ialah orang-orang Batak mempelajari bahasa Phoenician. Kalau ikut 700 BC itu adalah zaman Nabi Ayub alaihissalam. Sebab Zulkifli dia lebih kurang 637 hingga ke 500 something. Itu zaman Zulkifli. Sebelum Zulkifli Nabi Ayub.
Jadi 700 adalah zaman Nabi Ayub. Sudah ada contact formation dengan orang-orang Batak di Sumatera. Orang-orang Batak ni kita faham kan, dia duduk kat Toba tu. Maknanya dia utara Sumatera. Kan Sumatera ni kalau ikut, dia selari dengan Penang, selari dengan Kedah. Ya, selari dengan Penang dan Kedah. Jadi, apa kaitan dengan Lembah Bujang di situ? Apa kaitan dengan Lembah Bujang di situ? Ustazah ada jumpa, bertanya lagi tentang dengan Marine Geology itu. Dia kata daripada Lembah Bujang dia boleh tembus ke Teluk Siang. Lembah Bujang Kedah kan? Dia boleh tembus ke Teluk Siang. Maknanya kalau begitulah keadaan dia ceritanya, no wonder lah Qaturah itu boleh sampai ke Mesopotamia dan berkahwin dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maknanya kalau kita baca data yang disebut oleh dalam Lembah Bujang itu lebih kurang 3000 BC. 3000 BC dan orang-orang Phoenician jumpa dengan orang Batak dalam 700 BC, maknanya dah jauh sangatlah. Maknanya sudah ada ramailah yang telah mengembara daripada Mesopotamia ke sebelah timur jauh dengan berjalan melalui Lembah Bujang itu. Kemudian tembus kat Teluk Siam, naik ke Laut Cina Selatan dan pergi ke Champa sekarang Vietnam. Vietnam tu, Champa itu luas, kemudian dipisahkan, dikecil-kecilkan, jadikan Vietnam, Laos dan Kemboja. Ya. Kemudian kita tengok tulisan Jepun tu sendiri sama dengan tulisan Hebrew. For your information, Phoenician ini merupakan orang yang pertama mencipta simbol tulisan Roman, tulisan Latin. Bukan orang Roman, orang Phoenician. Orang Phoenician. Dia mencipta tulisan tu. Jadi kalau dikaji pada tulisan Batak itu sekarang ini dikenali sebagai tulisan rencong. Tulisan rencong. Even dia lebih awal daripada tulisan rencong, tetapi cara bentuk penulisannya sama, lebih kurang. Bila ditengok dalam artikel itu, Ustazah dapati bahawasanya konsonan, alfabet yang terdapat dalam bahasa Phoenician, tulisan Phoenician, terdapat dalam tulisan Batak adalah 14 konsonan daripada 17 konsonan. 17 konsonan terdapat 17 konsonan dari 14 konsonan daripada 17 konsonan ada dalam tulisan Batak. Ya, tapi mengikut artikel tu dia kata kadang-kadang tulisan itu tidak 100% rupa, tetapi konsepnya ada. Sebagai contohnya kalau macam tu diubah kepada 90 darjah degree, 90 degree. Maknanya kalau daripada gitu dia akan pindah ke 90 degree. Maknanya dia akan sengit lah. Tulisan itu tidak 100% serupa. Kenapa boleh berlaku perubahan simbol itu? Perubahan simbol itu berlaku kerana perlu perubahan penerimaan maklumat. Sebab mungkin orang Batak yang menerima itu anak dia, kemudian cucu dia, cicit dia. That's why perbezaan tulisan atau simbol itu berdasarkan perbezaan ummah, perbezaan masa, perbezaan kefahaman pemikiran. Itu. Ya, back kepada yang mula Ustazah bincang. Jadi untuk mengatakan bahawasanya kita adalah bangsa yang terlewat adalah tidak tepat. Sebab kita sudah ada kontak sebelum zaman Nabi Isa AS lagi. Itu bukti bertulis dalam artikel akademik yang mengatakan kontak Phoenician dengan Batak, dengan orang-orang Batak di Toba. Manakala cerita pasal Nabi Idris, Qaturah semua disebut dalam Bible tu sendiri. Tetapi kita tidak punya bukti yang kuat lagi. Dalam sudut akademik tidak ada lagi artikel berbentuk akademik menulis itu. Tetapi dengan Ustazah bongkar benda ni, mungkin ada pihak yang berminat untuk mengkaji dengan lebih dalam lagi. Sebab Angkor Wat itu bukannya temple.
Angkawat itu pusat pentadbiran. Wujud sejak zaman Nabi Ibrahim lagi. Mungkin Ustazah boleh jelaskan kot tentang Phoenician. Phoenician tu merujuk pada apa? Phoenician itu adalah orang-orang Punic. P-U-N-I-C. Dalam bahasa Inggeris dia kira P-H-O-E-N-I-C-I-A-N. Phoenician. Jadi Phoenician adalah Arab dia sebut Phoenicia. Itu dia di mana? Letaknya di kawasan mana? Tulisan apa daripada bangsa? Okey, Phoenicia ini adalah orang-orang Semitic, West Semitic, orang-orang Semitic Barat. Okay. Mereka ada dua pendapat. Di mana asal-usul orang-orang Phoenician? Ada dua pendapat mengatakan asal-usul orang-orang Phoenician. Pertama, dia mengatakan bahawasanya Phoenician ini berasal daripada Ugarit, Syria. Ugarit Syria. Apabila mereka kalah berperang, apabila Ugarit kalah berperang dengan orang-orang Aram, orang Aram tu adalah Damsyik sekarang. Dulu Damsyik tu nama Aram. Kerana apa? Sebab orang-orang Aramite, orang-orang bercakap Aramite berasal daripada Aram tu. Aram sekarang ini dikenali sebagai Damsyik. Mula-mula dia tukar kepada Darmashki. Damsyik itu asalnya Darmashki. Kemudian ditukar kepada Dimash. Damsyik, Dimash, kemudian Damsyik. Okey. Pendapat yang kedua mengatakan orang Arab ini berasal daripada Nineveh, Iraq. Nineveh ini satu kawasan yang mana tempat asal Nabi Yunus. Nineveh ini di atas Iraq, ya, di atas Iraq. Jadi bila ada mereka ini nomad. Jadi dalil yang Ustazah rasa kenyataan Nineveh ini ada lebih afdal ataupun ada kita boleh andaikan kenyataan ini boleh dikira pakai kerana di antara tempat yang menjadi tumpuan mereka ialah Nabatin. Nabatin terletak di utara Jordan sekarang. Yang ada Petra tu, ada bangunan-bangunan tu kan? Yang masih lagi teguh itu, yang dibina oleh orang-orang Aram itu, menjadi tumpuan orang-orang daripada Iraq dan Babylon, kawasan itu. Jadi, tak mustahil lah kalau orang-orang Phoenician ini berasal daripada Nineveh. Dan mereka ini pandai. Mereka lah orang pertama memperkenalkan warna ungu atau purple tu di atas dunia ni. Warna purple yang dihasilkan oleh orang Phoenician diambil daripada kulit siput murat. Diambil daripada kulit siput murat yang terdapat sepanjang pantai Teluk Aegon. Teluk Aegon yang terdapat di Palestin, antara Teluk Aegon terdapat di Selat Mediterranean itu, di Mediterranean itu. Jadi di kawasan Mediterranean, sorry. Jadi dia ambil daripada kulit murat itu. Kulit siput, siapa yang mengutik kulit siput tu? Kulit siput tu dikutip oleh anjing-anjing yang dipelihara oleh orang-orang Phoenician. Sebab tu kalau pergi ke Teluk Aegon sekarang ini, di sepanjang pantai tu banyak kubur-kubur anjing. Anjing-anjing itu digunakan untuk menangkap, untuk mengumpul kulit murat itu untuk dikeluarkan warna purple. Jadi kalau jumlah kulit murat itu 8,000 kilo, dia orang akan dapat melahirkan 1 kilo warna purple. 1 kilo warna purple pada ketika itu harganya lebih mahal daripada 1 kilo emas. Sebab tu orang-orang Phoenician kaya. Dan orang-orang Greek suka membeli hasil warna ini daripada raja-raja Greek. Dia beli Raja Greek, Raja Rom, Yunani kan dia suka pakai warna purple. Warna purple ni warna bangsawan. Warna bangsawan hasilnya daripada pembuatan dari siput kulit murat yang dihasilkan oleh orang-orang Phoenician. Ya, orang-orang Phoenician. Dan orang-orang Phoenician ini telah berlayar di merata tempat. Antaranya mereka telah sampai ke Brazil. Sampai ke Brazil di Prahba itu di timur perairan timur Brazil itu ada batu bersurat dijumpai.
Dan di situ bila mereka sampai situ, mereka juga mengajar orang-orang Brazil macam mana buat kapal. Dan for your information, Lofi, kapal orang Melayu pertama nama Phoenician. Nama Phoenicia. Nama dia Phoenix. Nama bangsa tu. Phoenicia. Nama kapal orang Melayu, kapal orang Nusantara, kita tak kata orang Melayu sebab kita andaikan Nusantara ini milik orang Melayu, ya. Kapal pertama yang besar, lebih besar daripada kapal Albuquerque, Alfonso de Albuquerque, lebih hebat daripada kapal orang-orang Portugis, ya. Namanya ialah Phoenicia. Ya. Kita ada gambar-gambar semua. Sebenarnya sejarah kita telah dicuri. Telah disembunyikan oleh penjajah dan dibawa ke Netherlands, dibawa ke Belanda, dibawa ke London, ya, disorok di Eropah sana. Kemudian kita masih mencari-cari siapakah kita. Jadi dengan bantuan dokumentasi yang ada, dengan bantuan Purbawara, dengan siapa-siapa kolektor ini, kita dapat trace asal-usul kita setakat ni begitu. Tapi dia mesti melalui research akademik yang mendalam. Dia tidak boleh agak-agak dan tidak boleh pakai DNA. Dia tak boleh pakai. Sebab DNA ni dia tidak boleh trace kalau masa sudah jarak yang jauh. Kita mesti berdasarkan dokumentasi, academic research. Jadi asal-usul yang dimaksudkan tu merujuk kepada Nusantara lah. Ya, maksudnya di sini ialah asal-usul kita. Asal-usul Nusantara ini bukan Malaysia saja. Maknanya dia termasuk Sumatera, Jawa, Borneo, ya, Filipina. Kalau kita baca dalam buku ini buku dia. Ini buku ini, Tarikh Melayu Fatani, ya. Saya baca buku ini, Tarikh Melayu Fatani, yang ditulis oleh Daud Al-Fatani, dihimpun oleh Wan Muhammad Saghir Wan Abdullah. Oh, banyak benda-benda yang kita baca yang perlu dibongkarkan. Bahawa konteks petani itu dengan Nusantara, dengan Melaka, dengan Sumatera dan Jawa itu cukup kuat. Dan Ustazah baca dalam buku tu, Hantuah memang wujud. Hantuah bukan legenda. Hantuah pernah sampai ke petani. Okey, baik. Ustazah, kita ada soalan daripada sebelumnya daripada Dr. Muhsin, iaitu soalannya berbunyi hal min ahamiyah limisli halil al-ulum allati taqumu 'ala al-asar wal hafriyat fi saqafatina al-islamiyah. Ini soalan yang diutarakan oleh Dr. Muhsin yang daripada Iraq yang bermukim yang di hari itu tu. Ya, yang hari itu kan. Yang hari itu tu kan. Okay. Tentang kepentingan, kesan terhadap kita punya kebudayaan, kita punya tamadun. Boleh ulang sekali lagi tak soalan dia? Hal min ahamiyah li misli halihil ulum allati taqumu 'ala al-asar wa hafriyat fi saqafatina islamiyah. Baik, saya jawab dalam bahasa Arab, ya. Okey, soalan saya sebelum tu saya terjemah. Soalan itu bertanyakan apakah ada signifikan kesan yang adakah kita menjumpai kesan-kesan turasinal Islamiyah, pemikiran akidah Islamiyah dalam batu-batu bersurat di zaman silam. Itu khulasah daripada soalan dia. Jadi jawapan Ustazah begini, ya. أرجو أن دكتور محسن أيضا يعني معنا في هذا الأسبوع. حقيقة يعني بعد أنا لاحظت أنا عملت بعد القراءات في كتب القديمة أيضا يعني في كتاب المقدسة، فكتب كلام المستشرقين أيضا وجدت هناك كلام نعم هناك في أثار إسلامي، الأثار الإسلامي التي ترد في الحفريات أو في النقوش القديمة. على سبيل المثال أنا أعطيكم لكم على سبيل المثال
هناك في حفريات أو النقوش التي من النقوش الأشرية. النقوش الأشرية مكتوب فيه عن ماذا؟ عن الأسماء الإله، عن الأسماء. هم يفهمون لأن بسبب المستشركون هو يبحثون ويتنقدون ويتعاقدون ويحللون عن المعلومات التي ترد في النقوش القديم. يعني هم قالوا هذا إله. في الحقيقة حينما رجعت فيه وهو ليس الإله، هو من أسماء الله، أسماء الحسنى. كان مكتوب في حفريات في النقوش الأشرية القديمة عن الأسماء، أسماء الله، أسماء الحسنى، مثل السامع. هو قال لم يقل السامع، يقول السمع، لأن السمع، وثم البصر، وثم الغفر. لماذا ما في ألف؟ ليس السامع مكتوب في النقوش القديمة. لماذا ما في الألف؟ لأن النقوش القديمة المكتوبة ليست فيه حروف ألف، ليست فيه حروف ياء، ليست فيه حروف واو. ما في كلمة، ما في واو، ما في واو، EIOU ما في. فهذا يعتبر، هذا كلام من E.F. بيلستون. بيلستون قال في كتب في النقوش القديمة لم يكتب عن الحروف العلة، عن الحروف vowel، فقط حروف consonant، فقط consonant. إذن فلذلك ما في السمع، ما في السامع، ما في البصير، ما في كلمة غافر، ما في. وقال غفر، وقال السمع، وقال بصر. بس هذا هو الأول. نرى في أثر إسلامي التي ترد في حفريات أو النقوش القديمة. الثاني، دليل الثاني، هناك في كلمة الله، هناك هل تحدثنا يعني في كلمة الله أيضا يعني ماذا؟ في ماليزيا عندنا نقاش كبيرة، نقاش حرة يعني عن كلمة الله. فوجدنا أن كلمة الله في أيام ما قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكتب كاملا، لم تكتب كاملا. وجدنا هذا، أنا كتبت المقالة في هذا. فوجدنا أن كلمة الله ألف لام لامها تأتي كاملة وشاملة في أثناء نزول القرآن. حينما وجود القرآن وجود كلمة ألف لام لامها. ما قبل هذا كلمة ألف لام لامها غير كاملة. الجاهليون كتبوا في ماذا؟ الجاهليون كتبوا في لا أو إله، آلهات لو إله كثير. Baik. Ustazah cuba terjemahkan ya kepada Kok Melayu ya. Untuk soalan yang pertama, poin yang pertama tadi, Ustazah mengatakan bahawasanya terdapat kesan-kesan Islami dalam hafriyat ataupun batu bersurat yang lama. Sebagai contohnya, terdapat batu bersurat Assyria dalam 400 BC. Di Assyria itu kerajaan yang memerintah 400 BC hingga 200 BC. Sekitar daripada Iraq ke Syria dan Palestin, mereka itu besar, Assyria itu. Terdapat batu bersurat yang menyebut perkataan Asmaul Husna. Terdapat batu bersurat disebut Asmaul Husna. Tetapi penulisan batu bersurat di situ, penulisan perkataan Asmaul Husna itu tidak lengkap. Sebagai contohnya, Sami, kita Sami, ya. Asmaul Husna yang sekarang ini kita Sami, Al-Ghafir, Al-Basir, sahih? Tapi dalam batu bersurat disebut Sama'a saja. Sama'un, Basrun, Ghafrun. Dalam tulisan Assyria, bila
ditranslate kan Syria dengan Aramaic tu dah lebih kurang sama. Aramaic dengan tulisan Arab sekarang dah lebih kurang dah sama. Jadi kita boleh baca. Dia tulis Ghafrun. Kenapa dia tak kata Sami'? Kenapa dia tak kata Ghafir? Kenapa dia tak kata Basir? Kerana penulisan orang dulu-dulu di atas nuqush qadimah, di atas batu bersurat lama itu, dia tak ada huruf wawal. Dia tak ada huruf alif, dia tak ada huruf waw, dia tak ada huruf ya. Mengikut Bistan kata mereka tidak mempunyai huruf vowel, E-I-O-U mereka tak ada. Mereka ada huruf konsonan sahaja. Sebab tu kamu tidak akan dapat jumpa perkataan yang seperti perkataan sekarang. Okey, satu. Kemudian poin yang kedua ialah kalimah Allah. Kan dulu kita sibuk dengan kalimah Allah, ya. Kalimah Allah itu tidak yang lengkap alif lam lam ha. Kalimah alif lam lam ha yang lengkap tidak wujud sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, sebelum turun Quran. Tapi ada orang pula kata ke Ustazah, tanya, Ustazah macam mana pula kata tak wujud tu nama Muhammad bin Abdullah bin Ubay kan guna Abdullah. Macam mana tak wujud pula alif lam lam ha? Ustazah tanya dia balik, macam mana kamu tahu itu namanya Abdullah alif lam lam ha? Dia memang tulislah dalam buku-buku catatan semua namanya Abdullah. Ustazah jawab macam mana? Itu tulisan penterjemah. Penterjemah yang tulis, orang yang menulis tu hidup dalam zaman selepas turun Quran. Dia tulis cerita Abdullah bin Ubay. Dia tulis cerita Muhammad bin Abdullah itu. Tulisan cerita tu dia tulis lam lam ha. Abdullah ain badal lam lam ha. Dia mesti tulis gitu. Tetapi orang zaman tu, waktu itu dia tak tulis alif lam ha. Dia tulis lah Abdullah. Ain badal lam alif ha. Abdullah. Jahiliyah dia tak sebut alif lam lam ha. Tak ada lagi perkataan alif lam lam ha. Alif lam lam ha ni lengkap bila dalam Quran. Bila dalam Quran lengkap alif lam Allah ni kan ada 3 lam. Lam pertama lam ta'rif. Lam kedua lamu li ajli. Lamu li ajli. Lam ketiga lamul asal. Jadi orang jahili dia tak sebut 2 lam sebelum tu, dia sebut lam asal saja lah. Itu maksudnya satu Tuhan. Tadi kata ilahat banyak Tuhan, alihat banyak Tuhan, ilahiyat banyak Tuhan. Itu. Jadi wujudnya perkataan alif lam lam ha itu dengan wujudnya Quran. Satu. Ya, dengan wujudnya Quran. Ya. Jadi kita kena faham di situ bahawasanya ini semua pekerja orang yang menterjemah balik tu. Orang yang penulis balik, yang menulis balik tu. Dia tak sebut gitu. Okey, saya bagi contoh. Nanti kan dalam Quran tu ada sebut Ibnullah. Dia kata Isa Ibnullah. Maknanya orang faham perkataan Allah itu telah diguna dalam zaman Nabi Isa. Saya kata bukan. Tak ada pun alif lam lam ha itu dalam zaman Nabi Isa. Ibnullah itu. Quran kena sebut Ibnullah. Sebab kalau disebut Ibnu Ilah, tak kena dari sudut nahwu. Quran itu kan special dari sudut nahwu. Dia kena sebut Ibnullah, mudhafu ilaih. Kalau dia kata Ibnu Ilah, Ibnu kan mufrad, ilah tu kan mufrad, dia tak boleh jadi mudhafu ilaih. Kedudukan tu tak betul. Nampak tak? Jadi dia kena Ibnullah. Bukannya maksud Allah itu telah digunakan dalam zaman Nabi Isa. Bukan. Okey. Ada apa lagi? Kita dah sampai 3:58 dah. Okay, rasanya sekarang kita tidak menerima soalan lain lagi. Alhamdulillah kita sudah pun selesai sesi kita pada hari ini. Dan insyaAllah selepas ini kita akan sambung di siri yang ketiga pada minggu hadapan. Dan cadangan mentah mungkin kita akan teruskan pada hari Jumaat sekitar pada 2:30 petang. Dan buat rakan-rakan yang berminat untuk mendapatkan buku tersebut, kami di KPM kami telah membuka kepada pre-order untuk kita beri ruang pada rakan-rakan untuk membeli buku. Dan insyaAllah buku tersebut akan dipostkan selepas kita punya habis kita punya PKP ni. Wallahualam, dan saya fikir itu saja daripada kami untuk hari ini.
Kita bertemu lagi di minggu depan, di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.